وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anbiya surah ke-21 pada ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu. Aku, ya, atas sikit. Ingat buat tu nak suruh saya makan. Baru mula 5 minit lah. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka sembahlah aku. Semalam di Sungai Burung, dia patok dekat-dekat, tak ada modal pakai balik awal tu. Saya baiklah banyak modal. Malam ni kita nak bahas sifat ciri-ciri umat yang satu. Kenapa orang Islam wajib bersatu? Dia orang tak mau dengar. Tu yang susah. Muar saya pandai kan? Bukan orang simpang 4 ni, simpang 3. Dah semua simpang 4 sama ya. Dia tak mau dengar itu. Adik tadi dengar khutbah ustaz lah. Ya. Tu dia susah payah pergi Sungai Tiram tu. Buat tangan sikit dek. Puh. Power Ranger kan tadi khutbah Jumaat. Mula Power Ranger, lepas tu tukar jadi Ultraman. Ayat dalam suratul Anbiya surah ke-21 ayat 92. Kalau tuan-tuan dan puan ada handset nak check Al-Quran, check lah. Saya akan sebut nama surah berapa, ayat berapa. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya, sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kenapa kita perlu bersatu, tuan-tuan? Mana dalam Quran suruh kita ni bersatu? Surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Allah berfirman, ni ayat saya bawa ni, tuan-tuan. Bukan percaya kan orang simpang 4 ni. Mana tahu tak pergi bubuh madu ke apa pula, jenuh bermadu pula aku. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah ni muslimat agama Islam. Dan jangan kamu bercerai-berai. Kita baca hadis pula untuk menyokong benda ni. Kitab Allah Azza wa Jal huwa hablullah man ittaba'hu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Hadis ni dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis. Hadis yang ketiga insya-Allah. Kalau tak salah saya Imam Muslim. Al-Quran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tali Allah. Tengok tadi. Jadi ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yani Nabi bersabda Al-Quran adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran,
kana 'alal huda, adalah mereka ini golongan mendapat petunjuk. Tuan-tuan duk sembang kemas lah. Tok imam ke, tok bilal ke, ustaz ke, kalau tak ikut Quran memang sesat. Tuan-tuan duk sembang pandai. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Siapa-siapa yang membelakangi, tak mau ikut Quran, menolak Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, tak mau ikut Quran, mereka adalah golongan yang sesat. Tapi bila kita tak mau dengar, bila kita nak faham tentang Islam? Tidak abang? Kena dengar. Saya nak abang bagi Islam tak akan masuk ke dalam jiwa tuan-tuan dan perempuan, melainkan kena berlapang dada. Kalau tidak, Tuhan tak sebutlah dalam suratul Kahfi ada manusia ni yang syok sendiri. Aku tak apa dah, aku tak apa dah. Kan? Nak dengar ayat tu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Suratul Kahfi surah ke-18 ayat 1-3. Ni ayat apa dia Pak Haji? Tuan Imam kan salah seorang sini. Imam nombor 1 ke? Tak ada nombor. Imam tak ada nombor pun ada. Kan? Mana tahu kan simpang 4 dan 4 imam kan. Kan? Tu ayat dah bang. Semalam singa burung kan. Pakai emas pun saya tahu. Saya boleh tembus. Tu abang tu seorang lagi kan. Malang hampa duduk sembunyilah. Martabat dah naik dah jadi wali, tahu tak? Jangan duduk main-main dengan wali ni. Tu cerita dia. Jadi ada manusia yang dia rasa dia buat betul dah. Walhal Allah kata dialah manusia paling rugi. Siapa abang lama tak jumpa abang duduk balik pulau duduk sana. Sungai Batu tu saya kenal. Abang kenal saya lah. Kalau tak kenal lama umur pendek abang, nasib baik kenal. Tu cerita dia tuan-tuan, jangan duk syok sendiri ingat. Ni nak bagi faham tentang Islam ni kan. Tu cerita dia. Baik. Jadi jelas Nabi SAW menyatakan bahawasanya Al-Quran adalah tali Allah. Sesiapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau perlembagaan hidup, mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Siapa-siapa yang membelakangi petunjuk Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tak mau ikut Quran, mereka lah golongan yang sesat. Kita dengar ayat Quran Toha surah ke-20 ayat yang kedua dan 3. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ayat pertama dan kedua. Toha surah ke-20. Toha tak tahu apa dia makna dia. Hanya Allah saja mengetahui. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkan kamu dah. Sebab Tuhan tahu Pak Haji, manusia memerlukan satu garis panduan. Tapi kita ni belagak macam kemas sangat. Melayu ni lagi tak kena atas kepala dia sendiri, dia bukan lorat. Dia tak? Dia tak? Bila kena atas kepala dia, baru nak cari Quran, nak tengok hadis. Sebelum kena abang ni mai awal tadi. Dia tak bayar bonus apa mai awal kot lah. Ambil kedatangan siapa mai awal bagi RM10. Saya nombor 2. Saya mana apa awal ni kan. Tu cerita dia dalam surah Toha juga ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, ni jaminan Allah bukan janji saya abang. Fala yadhillu wala yashqa, tak sesat dan tak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Kehidupan di sini kata sebagai ulama akhirat.
Di dunia Tuan Haji, dunia ni adalah medan ujian. Orang beriman pun kena uji, haprak pun kena uji. Faham abang? Nah, yang kata tak celaka tu di akhirat. Akhirat insya-Allah susah payah kita mentaati perintah Allah dan Rasul, ganjarannya hidup sejahtera di akhirat. Jadi kita nak bahas pasal apa orang Melayu ni wajib bersatu. Kita nak bersatu dalam bentuk apa? Kan? Dalam Melayu teruk, kan? Teruk Melayu ni. Tidak abang? Tak angguk pun. Mai awal pun tak angguk. Pasal apa kita kena bersatu? Saya jawab dulu. Bila kita berpecah, kita jadi bangsa yang lemah. Jangan duk ketegak sangat. Minta maaf, bukan saya bangga tuan-tuan. Saya hujah saya semua Quran hadis. Apa nak lawan sila. Wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah ke-8, suratul Anfal ayat 46. Bukalah tengok Quran betul tak betul. Tu tadi Tok Imam baca, Tok Imam pun balik dah. Ada hai kot. Ada hai. Saja balik. Tak kira main Tu tadi Tok Imam baca, tuan-tuan tahu ya apa? Laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Surah ketiga Ali Imran ayat 181. Tentang apa? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM1. Tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turun ayat tu dikaitkan dengan kisah Sayyidina Abu Bakar. Dia penampak guru agama Yahudi yang bernama Fanhas. Pasal apa dia penampak? Fanhas kau ajak. Inilah dalil Quran. Kalau kapiak kau ajak kita buh penampak. Peti. Pak Iman tak senyum. Tak setuju punya nak. Aku ni silat masjid enggak apa-apa. Tu kau ni nak cerita bagi surah ketiga Ali Imran ayat 181. Main cerita sikit. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pi masuk ke tempat Yahudi. Dia nak ajak Yahudi ni masuk Islam. Yahudi susah nak masuk Islam. Serani ataupun Kristian insya-Allah. Bila dia ajak Fanhas kepada Islam, apa berlaku? Fanhas Perli main pula. Baru orang Yahudi ni. Dia kata apa? Kami nak masuk Islam. Tuhan yang hang sembah tu miskin. Kami orang Yahudi semua kaya. Pasal kata yang tu dia buah penampak. Kita orang hina Islam sokong lagi punya tak cerdik. Apa? Bukan orang Pulau Pinang. Orang Pulau Bangkok. La ilaha illallah. Pulau Pinang sama. Tak cerdik. Tak pergi lawan lah saya. Bawa dia Al-Quran. Kalau tuan-tuan boleh makan saya, alhamdulillah tuan-tuan hebat. Saya tak kata saya hebat bang. Tapi saya banyak hujah Quran hadis. Saya bukan tengok pun tuan-tuan. Perang. Anugerah Allah. Gifted. Tadi khutbah orang punya ramai. Sungai Tiram. Tanyalah adik tu no. Satnya no. 20 minit. Kita pun khatib ni kena cerdik lah bang. Orang nak masuk kerja. 20-45 minit. Gelabah lah puak tu. Ada jenis tak mesti nak break kan. Saya paling lama pun 25 minit je khutbah yang pertama. Khutbah kedua 5 minit. Jadi setengah jam. Tadi 25 minit. Padat, ringkas padat. Hujah Quran hadis. Nak tengok, tanya dia ni, dia rakam. Dia nak hantar pergi Bukit Aman, dia kata. Tadi polis mai cari dia, bukan mai cari aku. Aduh, saya tak cakap besar kan. Kita tuan-tuan, kalau kita nak kata ustaz ni tak betul, tunjuk dalil. Faham? Jangan duk main tuduh ustaz ni tak betul, ustaz. Bawa tak mana dia tak betul. Walaupun saya baru berdakwah baru 30 tahun. Kan? Saya ada orang ni 40 tahun. Kita baru ni lah 30 tahun. Bila dia penampak tu, Fanhas lari pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tunjuk muka dia lebam, kena penabuh. Abu Bakar yang banyak ramai orang kata dia ni lemah lembut, kan? Lemah lembut bertempat, Tuan Haji. Ada masa ketika kena tegah. Kalau lemah lembut mula-mula sampai habis tu orang panggil pondan. Orang hina Islam pun sengat. Saya tak. Saya tegah kena pada tempat. Ceramah saya kadang-kadang saya hentam kau-kau, ada masa slow. Tengoklah isu apa kita bawa. Nabi tengok muka dia lebam. Nabi tanya, ni angkara siapa yang fanhas? Angkara sahabat baik engkau Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil. Betul ke hang belasah fanhas sampai lebam ke? Ya betul. Awak hang buat macam tu. Aku ajak hang macam tu ke berdakwah. Dia kurang ajar. Dia hina Islam, hina Allah, hina Islam, hina engkau ya Rasulullah. Nabi tanya fanhas, betul ke hang hina Allah? Dak, turun ayat tu. Laqad sami'a Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghni'. Surah ketiga Ali Imran ayat 181. Allah kata apa? Sesungguhnya kami mendengar, Allah dengar perkataan orang yang menyatakan Allah itu miskin dan mereka adalah golongan kaya. Bila turun ayat tu, kantuilah fahas. Nah, fanhas dia tak mengaku. Bila turun ayat tu, kantuilah dia. Tu nak cerita ketegasan para sahabat. Kita tak tegas. Sama-sama Melayu nak tanya. Nah, dengan orang bukan Islam tak berani. Apa? Siapa ajak ni? Tadi ada seorang di Sungai Tiram, dia nak minta penjelasan kat saya. Sejauh mana kita boleh berkawan dengan orang bukan Islam, dan orang bukan Islam macam mana tak boleh berkawan. Saya jawab dengan ayat Quran, share. Surah Mumtahanah, surah ke-60, ayat 8 dan 9. Cium tangan balik awal. Bukan nak cakap gaji akal, kita bawa Quran. Itu panduan kita, bukan cakap besar, bukan angkat diri, Syekh. Anugerah Allah, gifted dalam bahasa Inggeris. God gifted. Allah ada anugerah kat saya nak balas jasa Allah. Tanda syukur saya, saya buat kerja dakwah bagi orang faham, bukan nak ambil hati siapa. Faham? Kadang-kadang Allah uji kita dengan beberapa nikmat, tapi kita kufur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surah ke-14, di pertengahan ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur akan nikmat kurniaanku, aku tambah lagi nikmat-nikmat lagi. Kalau kamu kufur, azabku pedih sekali. Saya tak mau ceritalah nikmat apa Tuhan bagi kat saya yang berkaitan dengan Al-Quran. Nanti hampa kata aku act pula. Tapi memang betul yang Allah bagi. Yang minta maaf lah, saya rasa orang lain tak dapat. Kan? Tak apalah, saya cerita sikit. Bila saya baca ayat Quran salah, tuan-tuan, ada suara bagi tahu bacaan yang sebenarnya macam mana. Bila saya sebut surah sekian ayat sekian tu salah, dia habaq surah betul, ayat betul. Tu dia. Itu anugerah Allah tu. Faham? Sebab saya minat Quran. Kita tak minat Quran, baca Quran tapi tak amal isi Quran. Mari saya bagi dalil Quran. Tonton tengok surah Al-Baqarah ayat 120 121. Ayat 120 apa dia Tuan Imam? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umat Muhammad millatahum, ikut cara hidup mereka, bukan tukar agama. Yahudi Nasrani depa pun tahu orang Islam payah nak tukar agama abang. Betul tak bang? Bang, baju biru ni. Betul? Pernah dengar anak ustaz ni? Tak pernah. Oh, ingat kata tak pernah. Okey kah? Sihat? Cucuk dah 2 dos. Dos penggalak nak nikah seorang lagi tak ada. Nama pun dos penggalak, lu lang berbuat. Cucuk-cucuk galak nak nikah seorang lagi, jam. Kan? Bolehlah nama lain. Macam tak ada nama kau. Dos penggalak dah, aku dah lagi lah bulan depan.
Yahudi dan Nasrani tak akan redha terhadap umat Islam selagi kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Tetapi tuan-tuan, pada ayat 121, ni saya nak abang, jangan baca Quran saja. Takat baca Quran, saya baca Quran tak pernah tinggal setiap hari, insya-Allah. Orang rumah saya tahun ni 6 kali khatam Quran. Saya sekali. Dia duk peli saya, Kak. Saya kata, peli apa? Aku pahala banyak lah. Hang tu tak ada pahala. Elok lah baca. Aku mengajak pagi, petang, siang, malam berdakwah. Kan? Nak azan lah. Sajalah tengok tak masuk waktu lagi. Tak ni patah Syiah pula ke apa pula. Jenuh kita. Bukan boleh kira dah malam ni. Nak gilang ngantuk ya. Tengok ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Saya bagilah tadi sampai terus masuk tabung luar. Minta maaf, amalan saya berpuluh tahun, 40 tahun, insya-Allah setiap hari sedekah. Bukan sekali sedekah, 3-4 kali. Tengok lagi jumpa tabung. Kalau makan di kedai-kedai ada tabung lebihan kan, RM3, RM4 masuk tabung, tak ada rugi. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Tu jawapannya dalam Quran surah ke-34 Sabah ayat 39. Yang kita bagi pada jalan Allah, Allah ganti, tuan iman. Jangan duk berdekut. Kan? Lepas ni ada lagi satu tabung aku pula. Kau hangpa nak bagilah. Kan? Nah, tadi alhamdulillah di Sungai Tiram dapat 3,660. Dah khutbah sedap. Ni duk baca khutbah, jagalah sungai kita. Ya Allah. Kalau Tok Iman tak ada model nak baca khutbah, telefon saya. Saya bagi tajuk apa? Saya ada 40 tajuk. Cuma saya tak ada nak bukukan sahaja. Ringkas pada Quran hadis, Quran hadis tu dalil. Ayat ni Allah kata, orang-orang yang kami beri Al-Quranul Karim. Dengar elok. Lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Apa maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Dia baca Quran, dia amal isi kandungan Quran. Sebab tu ulama atau ayat Yahudi Nasara tadi, lepas tu ayat ni, siapa yang amal Al-Quran, Yahudi Nasara tak boleh nak tipu. Ini baca bukan Yahudi Nasara, kafir harbi pun tipu kita. Faham? Pak Jima'i nama. Hari ni tak ada makan bah, di kedai tak ada. Gila sini lah pula. Ada makan tu imam. Nampak tak ada apa? Ampun aku dalam musafir. Ampun ni tak kesian langsung, ya Allah. Cerita macam tu. Jangan duk seronok ingat baca Quran. Baca Quran amai dah. Tambah ni macam ustaz-ustaz ni, sembang kemah. Di antara ustaz-ustaz ni dia sembang apa? Tentang apa kemah Pak Haji? Dia nanti baca ayat wal asri, demi masa. Tapi dia pun mai kuliah lambat. Ada tak jenis ni? Belunggu, bukan aku, orang lain. Saya tak pernah lewat ke kuliah. Lagi jauh, lagi awal saya keluar. Tu prinsip yang saya pegang selama 30 tahun. Barulah penganjur tak susah hati. Kan? Kita dah tahu jam Pulau Pinang ni bukan takat jam. Jam gila. Tahu jam gila. Jam sungguh. Kan? Keluar awal ya. Tadi kita sampai Masjid Sungai Tiram berapa? 12.20. Nah, sampai bukan jauh pun. Mata nama Maluk begitu tu. Tapi sahabat dia ni main lambat lah. Dia janji pukul 12 sampai rumah aku 12.10. Kena marah dengan aku. Kita jenis punctual. Jaga tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita cakap naik kemana, tapi kita tak praktik. Segi masa, macam-macam lah. Sebab tu bila kita amal isi kandungan Al-Quran, Yahudi dan Nasrani tak boleh nak tipu kita. Faham? Kafir harbi pun tak boleh nak tipu kita. Boleh abang? Nampak renung jauh. Semalam tak pergi Sungai Burung. Tak pergi. Semalam kami jual peyek sedap tu. Malam ni ada lagi telur habis boleh tak? Tu cerita nak pergi bahan baru mukadimah ni. Tu dia setengah jam lah. Jadi malam ni
nak bahas apakah sifat umat yang satu. Kita hari ini berpecah. Ayat saya baca tadi, bila kita berpecah, Allah sebut kita lemah semangat dan hilang kekuatan. Al-Anfal 46. Faham? Bila kita bercakaran sesama sendiri, kita jadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Mana kalau orang kafir? Dengar dia elok. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Orang kafir ni apa macam mana pula? Kita Melayu sama Melayu bercakaran sama sendiri. Orang kafir, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba' illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang bermaksud, yang ni pun kena tengok juga sekali-sekali. Kut mana tahu dah masuk apa mesej yang penting kan. Cuma silent lah supaya tidak mengganggu kuliah, tak ganggu solat. Tak usah tutup. Sekali-kali relin lah. Tapi jangan duk relin ni dah mula sampai habis. Kalau nak tengok ni, pergi balik rumah kan. Tengok sikit sudah lah. Dan orang-orang kafir, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung pada sebahagian yang lain. Tengok apa dia Tuan Haji? Dia pas saling tolong menolong. Tengok tu sekolah Cina dekat mana tadi sahabat tu Syekh Nazih kat mana? Sekolah Cina niat besar tu kan, tiram belakang tu kan. Hui, kita boleh buat besar tu. Mana cari duit 30 tahun tak dapat kan. Yunoh husun tabung sampai 4 tabung dapat RM4. Setiap tabung RM1. Bila nak siap? Saya duduk tengah buat bangunan 2.2 juta. Bangunan yang ke-7 pi lah tengok. Kotlah hampa nak derma takut ada kau sekolah ustaz ni. Kita bukan kaki kencing lah. Orang kenal saya lama lah. Nah. Ada dah 6 buah bangunan. 12 tahun. 260 orang pelajar. 63 orang pekerja. Kaki tangan ramai kat UIN 63 orang. Esok saya mati hampa fikir ambil lah nak urus macam mana. Selagi saya hidup, alhamdulillah, walaupun hari tu PKP berapa kali, boleh bayar lagi dengan pertolongan Allah elang bulanan. Tak potong. Kalau gaji 1000 lah, gaji 1500 alhamdulillah. Bangunan duk naik, gaji boleh bayar. Siapa tolong adik? Allah. Sebab tu kita kena sungguh sujud pada Allah, syukur di atas segala nikmat kurniaan dia kepada kita. Baru dia tambah yang lain. Baca Quran, amal perintah Quran. Kan? Boleh no? Orang-orang bukan Islam, kata Allah, mereka saling tolong menolong. Sekiranya kamu tidak saling tolong menolong, kamu akan berhadapan dengan dua perkara. Pertama, fitnah dan kerosakan yang besar. Ni yang berlaku tuan-tuan. Boleh Tuan Haji? Boleh ya? Tuan Haji baru duduk 5 minit lah, terus sokong lah. Kira bagus ya. Hak depa duduk punya lama tak anggup. Tak faham ke apa tu? Setengah tempat tu saya tanya juga, faham Tuan Haji? Faham. Siapa faham? Ustaz lah. Loh. Ustaz faham, dia tak faham. Baik. Kita ringkas sudah. Itu mukadimah, kita pergi sana pergi sini. Nak bagi faham Islam ni kena kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Umat yang satu kena ada 5 sifat. Yang pertama, menyembah Tuhan yang satu. Sembah apa dia? Sembah. Taat. Tadi pun saya sebut, ketaatan mutlak kita hanya kepada Allah dan Rasul sahaja. Kedua ibu bapa, pemimpin tak mutlak. Dalil Quran surah keempat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi tengok ayat tu, surah keempat ayat 59. Abdi, taat mutlak Allah dan Rasul saja.
Ulil amri, pemimpin tak wajib ditaati kalau pemimpin gelong. Kita gelong pun kita taat. Pak mak tak betul pun kita ikut. Apa punya tak cerdik ni. Sa'ad Abi Waqqas, dia masuk Islam, mak dia masih kafir. Mak dia pujuk kembali kepada ajaran nenek moyang kita. Sa'ad, kalau hang tak kembali kepada ajaran agama nenek moyang kita, aku tak akan makan. Aku mogok lapar. Berapa hari nak mogok? 3 hari ya kata. Hari keempat tengok-tengok mak dia pun duk pudun apa dah? Roti tempayan. Malam ni ada roti tempayan. 2 kali tanya, apa tak ada. Tapi kedai Pak Haji Ismail. Kenyang lah tadi kena nasi apa? Dalca. Kau-kau punya kena. Kan? Sa'ad Abi Waqqas, dia tak taat kat mak dia. Cuba buka suratul Luqman. Surah ke-31 ayat 14 15 tentang dia. Boleh abang? Pernah dengar Dr. Zakir Naik? Sama tak? Tak sama. Medu ni. Saya pergi jumpa Dr. Zakir Naik 19 Oktober yang lalu. Tuan-tuan ingat senang nak jumpa dia. Ya, sahabat saya ni, anak murid saya pergi jumpa dia, dia neighbor, dia berjiran dengan Dr. Zakir Naik. Dia kata ada seorang ustaz di Malaysia ni, dia ceramah macam doktor lah, surah sekian ayat sekian surah. Dia pun teringin nak jumpa kan. Ustaz ni dia nak mai jumpa, dia nak tanya beberapa soalan. Boleh dia kata. Tu yang saya dapat jumpa dia. Mula dia bagi 10 minit, akhirnya jadi 20 minit. Dia pun hadiah kat saya minyak lah. Minyak saya hadiah kat dia tahu apa dah? Tempeyek. Jadi aku abak 2 kali sekali pakat dia belilah. Dia tahu what is this? Dia cakap orang putih lah, takkan aku nak cakap India. Aku sekolah orang putih. Oh, this is what we call tempeyek. Dia kata menatang apa tempeyek? It's very crispy and very nice. Ada nombor dia kat saya. Kan? Saya kata dia kalau saya ada apa masalah esok, soalan-soalan yang saya mungkin tak jelas, if you don't mind, kalau tak jadi keberatan, I'll message you. Okay, it's okay. Boleh Tok Bilal? Tok Bilal azan dasar macam masjid Mekah. Allah, sungguh jangan duk kembang pula. Sungguh tu baru dia suara dia hampa tak dengar aku azan lagi. Sedap betul. Tanya 2 tempat lah saya kalau dengar, saya menelih mata tentang kalau azan. Kita pernah pergi Mekah 6 kali dah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Dengar tu dengan PA system ni, dia ada sikit ciri-ciri macam Mekah punya Masjidil Haram. Kan? Dengar. Tak boleh azan orang kedua. Oh sedap oh. Nah, selalunya kita qamat nah, kita azan orang kedua. Lepas tu kita terus sembahyang. Boleh tak imam noh? Oh, saya orang azan sedap atau imam baca sedap tadi. Hafiz kata. Dia hafiz. Ni bapa hafiz. Siapa kak? Anak nama Muhammad Hafiz. Nak gila ngantuk ai kada apa. Yang pertama, menyembah Tuhan yang satu. Mari kita dengar ayat-ayat sembah. Pertama Al-Baqarah 21, yang kedua Az-Zariyat ayat 56. Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, taatlah kepada Tuhanmu, Tuhan yang mencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu tergolong di dalam golongan hamba-Ku yang bertakwa. Sembah makna taat. Dalil kedua, Az-Zariyat sekarang, surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah Allah. Taat pada Allah. Tak dia faham lagi. Dia kena perjelas dengan hadis. Apa dia? Sembah ni apa benda? Hadis Imam Bukhari. Nabi tanya Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Qala, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a." Rawahul Bukhari.
Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak-hak Allah ke atas para hamba-hambanya? Tu bilang. Makna ada hak Allah yang wajib kita kena tunai. Muaz menjawab, aku tak tahu. Allah dan Rasul saja yang tahu. Lalu Nabi menyambung sabdanya sebagai jawapan. Dengar tuan-tuan, hak-hak Allah dua. Ini hadis Bukhari. Saat lagi saya jawab dengan Quran. Baru dia tak cerai. Ada hadis, ada Quran. Pak Haji Ismail, ada Quran, ada hadis. Cerai tak? Kalau baca hadis, cerai. Kan? Quran power. Rujukan utama. Lalu Nabi menjawab bersabda, hak Allah adalah dua. Ayya'budu, hendaklah kamu menyembah Allah. Tadi wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Faham? Tu hadis bang, hadis. Kita baca Quran pula ke. Quran ke surah An-Nisa, surah keempat ayat 36. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Itulah yang pertama. Kalau tidak tuan-tuan, orang Islam ni tak akan dapat bersatu. Melainkan kesemua umat Islam, Arab ke Melayu ke, asalkan Islam, yang pertama wajib menyembah Allah yang satu. Dari Quran, dari hadis kita bagi. Yang kedua, menganuti agama yang satu. Tadi kita mula 7.45, baki 15 minit lagi. Boleh? Boleh memang boleh tuan-tuan Sat-sat dah lah kan. Lama-lama orang cemui. Saya tak apa 2 jam tak apa, model banyak. Model saya tulis kertasnya ni kan apa? Ada seorang tu, itu saya khutbah di Selangor. Dia memang, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak saya dapatkan teks khutbah Ustaz? Boleh, saya bagi ni. Allah mak, ni nak tengok apa? Apa pun tak ada. Ayat Quran tak ada, hadis tak ada. Yang Ustaz baca tadi, aku ingat. Kan? Hafazan ni, semua ni adalah anugerah Allah. Bukan kita hebat bang, faham? Nah, saya tak pernah kata saya hebat abang abang jangan duk pergi tahu lah ustaz ni dia duk kata dia lah hebat. Dah. Anugerah Allah. Dia tengok tu dia bagi balik Petah tak ada ayat Quran, tak tulis hadis tak boleh. Tadi khutbah Quran, hadis Quran, hadis. Kan? Nah. Daya nyata ni tuan-tuan, anugerah Allah. Tuan-tuan tahu tak macam mana saya boleh dapat idea? Waktu saya kerja bank dulu. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya Allah bagi kemampuan boleh mengingati nombor-nombor telefon cawangan Maybank di seluruh Malaysia. Nombor telefon tu Haji, Tuan Imam, boleh ingat. Cawangan ni nombor apa, cawangan ni sampai la tuan-tuan. Nombor telefon semua saya ingat. Hak mana kawan-kawan, tak duduk jari lah. Saya duduk fikir, siapa aku tak belajar Quran. Surah sekian, ayat sekian, kitab muka surat berapa juz. Alhamdulillah. Boleh bang? Anugerah Allah. Saya tak kata saya hebat. Dia bagi, dia boleh tarik balik. Tidak. Dosa duk sombong. Banyak orang hafal Quran, bila tak aman lupa. Sia-sia pergi hafal Quran. Tidak. Baik. Yang kedua, menganuti agama yang satu. Agama. Tak lagi kita terang. Kita baca dari Quran dulu, surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa azan tu? Tu pun sedap lah. Azan. Tuan-tuan. Islam. Untuk menguatkan Ali Imran 19, saya kemukakan dari Quran Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ingat nah?
Tadi Allah kata agama yang Allah redha Islam. Allah ulang sikit. Kita azan apa? Tuai dulu, no? Tak ni kita azan sekali, nah. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan telah kami cukupkan nikmat kami kepadamu. Dan kami redha, kata Allah, aku redha Islam sebagai agama. Jadi pasal apa duk bicara yang lain? Agama apa dia? Agama. Tonton balik cari Muqaddimah Mustika Hadith, keluaran Jabatan Perdana Menteri, cetakan Jawi, muka surat 39. Agama ialah, ataupun agama bermaksud undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas umat manusia. Faham tak? Itulah agama. Nak bagi lagi faham, Allah buat acuan. Acuan untuk manusia macam ni. Acuan apung balik macam ni. Acuan buah hulu macam ni. Nak buat apung balik, pergi beli acuan buah hulu. Jadi tak apung balik? Tak jadi, no. Acuan manusia dalam surah Al-Baqarah ke, surah kedua ayat 138. Jangan lu ambil acuan lain. Acuan Allah siap dah ada. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itulah acuan. Allah tanya, acuan siapa yang lebih baik pada acuan aku? Siapa cipta kita, Tuan Imam? Allah kan? Dia tahu tak apa yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang dia cipta, apa yang boleh menyebabkan hidup mereka mudarat? Dia tahu tak? Dia tahu, tapi pasal apa tak mau ikut agama dia? Pasal apa tak mau ikut acuan dia? Siapa-siapa cari selain pada acuan Allah, saya jawab dengan Quran surah ketiga ayat 85. Tuhan tak terima amalan. Walaupun pada zahir nampak seolah-olah berjaya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah ketiga Ali Imran ayat 85. Tulis kau. Selain pada acuan Allah ni dalil. Tuhan tak terima. Bukan semalam pergi Sungai Burung ah. Tu saya faham. Aku semua aku tahu. Bukan benda duk tengok pun semua hidup. Tu acuan-acuan. Semayang ikut acuan Allah. Puasa ikut acuan. Pemerintahan tak mau ikut acuan Allah. Betul ke macam ni? Iman macam ni betul ya? Soal pemerintahan, acuan Allah ada. Contoh saja. Saya duk cari tadi kitab ni tak ada. Pimpinan Ar-Rahman tak ada sini. No? Tengok Masjid Kemas, kitab ni tak ada. Cerai punya kaki. Pergi cari muka surat 852. Surah ke-22 ayat 41. Ni ayat tentang kewajipan pemerintah. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Nak habaq muka surat pun boleh. Cetakan Rumi muka surat 852. Kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, surah ke-22, suratul Hajj ayat 41. Malangnya pemimpin negara, mereka-mereka yang diberi kesempatan memerintah tak ikut acuan ini, jadi cemperong. Mula tak senyum dah. Masuk politik tak senyum sangat. Tengok muka telinga merah. Telinga merah. Jelah. Tak apa, lawan lah saya. Tunjuk ayat Quran tak mana. Nak boleh lawan ayat ni. Kalau ada kitab tafsir, saya tunjuk kat tuan-tuan. Satu-satu. Saya hafal habis kitab tu, muka surat dia. Bab apa. Faham adik? Pernah dengar tak Ustaz ni? Tak pernah? Kali pertama? Nasib baik lah. Kata umur pendek. Tak ikut acuan Allah. Pemerintahan ikut cara barat. Jadi macam ni. Ekonomi Yahudi. Pak Ji Mawai tadi dengan cucu. Dalam Quran Tuhan ajak ekonomi. Cucu ke anak? Anak pun boleh, cucu pun boleh. Ini misal ke tanglung? Misal pun boleh, tanglung pun boleh. Jamak Piramli. Hampa tak gelak aku buat lawak, hampa cerai. Penat aku buat lawak.
Kan? Ustaz ni dia suka buat lawak, nak buat macam mana? Kan? Anak abang tu lah, simple sikit. Tolak acuan Allah, sia-sia. Tak terima. Jadi yang kedua, setelah kesemua umat Islam menyembah Allah yang satu, makna menganuti agama yang satu. Undang-undang dan cara hidup yang sama. Baik di Yaman, baik di Malaysia, sama. Yaman tu bagus satu sebab saya pernah pergi Yaman. Orang perempuan dia ni tuan-tuan, tak boleh tengok muka. Semua pakai furdah. Nak mengorat macam mana? Aku duk teringat nak bawa balik abang seorang. Tak ada pasal. Aku pergi rehat itu sambil nak mengorat lah. Kan? Tak ada aku balik Macam ni punya handsome pun mereka tak mau. Aduh. Kan saya pergi tahun 2006. Yaman. Tahun tu saya pergi. Arak judi tak ada. Disko-disko ada, tapi kita tak tahu tang mana. Ini eksklusif untuk orang kaya. Kan? Nampak tak? Depa ikut juga sebahagian acuan Allah. Tapi depa bercanggah berperang kerana akidah. Syiah lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ni Syiah yang kuasai. Syiah sesat, Syiah Houthi. Syiah Zaidiyah tak sesat. Jangan duk borong semua Syiah sesat. Nampak bukan pandai bidang tu. Saya tak setuju ada ustaz-ustaz Syiah semua sesat. Boleh macam kemas. Weh, ada seorang ulama hadis di Yaman, umur dia 100 tahun, baru meninggal 101 tahun. Syekh Muhammad Ismail Amrani, dia Syiah Zaidiyah. Akidah Syiah Zaidiyah sama macam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ulama hadis. Haji, saya tanya dia hadis, tak gaduh tengok kitab. Habaq lah tu dia. Baca hadis lah tu dia habaq. Sahih ke dhaif tu dia biar betul. Tu baru ulama. Di Malaysia ni boleh 2-3 hadis boleh condemn orang saja ke bubuh penumbuk boleh tahu. Nah, aku pun baca banyak hadis kat Ustaz, ayat Quran lagi. Kan? Memang kemas apa? Dia tak Pak Haji? Kan? Boleh 2-3 hadis fush. Ulama hadis dah alamak. Kan? Tu di Yaman. Nah, jadi maksiat-maksiat saya tak pernah tengok lah. Tak ada orang minum arak, tak ada orang berjudi, tak ada diskotek, tak ada. Tapi negara paling termiskin di dunia. Pasal apa? Sistem pemerintahan sekular. Itu lah. Pemimpin kaut habis semua kekayaan minyak di Yaman. Anak pemimpin hidup kaya raya, rakyat merempat, tuan-tuan. Tu lah. Tak boleh pilih-pilih. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Al-Baqarah ayat 85. Sila rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 18. Sama macam kita sembahyang, puasa, zakat, haji ikut Quran, ikut hadis. Pemerintahan, pendidikan, perundangan ikut barat. Jadi apa ayat kata? Jadi hina. Tu kita duk kena hina. Pagi petang siang malam kafir harbi duk hina agama kita. Betul tak Pak Haji? Haji, betul tak? Haji tangguh pun. Ni Quran ni, saya sebut nama kitab, pergi tengok. Saya bukan nak main selalu. Takkan kali terakhir abang jemput aku. Lepas ni ustaz ni dah garang. Garang tak apa, bagi hamba faham. Saya bercakap sandaran Quran hadis. Tuan-tuan nak lawan, minta maaf lah. Bukan nak main pam dalil tak ada. Kan? Habaq nama kitab, buka surat, pergi tengok ah. Alhamdulillah Tuhan bagi. Nah. Tu kita jadi hina Tuan Haji. Sebab kita menerima sebahagian ajaran Islam, kita kufur sebahagian lagi. Tak apa, saya baca bagi komplit. Al-Baqarah 208. Tafsir Profesor Mahmud Yunus ayat ni muka surat 44. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam, terima Islam, kena terima semua. Ni ayatnya. Bukan separuh-separuh. Separuh jadi hina. Ni orang kafir ni Malaysia ni.
hina Islam, hina Nabi. Bila kita bangkit marah, saya minta maaf. Esok buat pula. Haram jadah punya kafir harbi. Boleh panggil haram jadah. Siapa tak mengaku tu geng dia lah semua tu. Aku pelik hampa orang kafir hina kita pun tak sensitif. Ish. Tu pasal kita salah kita bagi muka. Saya pernah kerja 16 tahun, tak ada sekok kafir harbi India, Cina berani angkat muka saya. Saya strict. Mana kerja bawah saya, terketak-ketak. Sebelum pukul 9 you must be here. 8.50 semua merah kerja. Baik Cina, baik Melayu, baik India. Saya main kerja berapa? Pukul 8. Tu baru disiplin. Sebab tu saya tak kerja main lambat. Dari dulu lagi, bang. Ini kerja pukul 9 sampai pukul 9.10. Tu hidup tak berkat. Pasal apa? 10 minit hampa curi. Orang bayar gaji mula pukul 9. Inilah bila tak faham Islam jadi macam tu. Tu tengok anak jadi caca mereba, porak peranda, tak dengar cakap, tak berkat. Kerja lah. Tak kerja. Kerja pun tak. Kahwin pun tak. Ni anak orang kaya. Menganuti agama yang satu. Yang ketiga, berpandu kepada kitab yang satu. Kitab yang dimaksudkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak ada yang lain lah. Nah, kita bawa dalil An-Nisa 59. Ingat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Cukup jelas. Tuhan abang apa tuan imam? Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Allah. Allah mana Al-Quran, Rasul, Sunnah, Hadis. Sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, dan yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Tak mau tengok Quran, tak mau tengok hadis, duk pompom-pompom kelip-kelip, mai tengok arak haram dah, judi haram dah. Dia kata tak ada pun Quran kata arak haram, judi haram. Haram jadah dengan pokok. Mari kita baca Al-Quran. Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Tu. Apabila ditanya pada engkau Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya dosa besar. Dosa besar haram dah. Benda haram kalau kita buat dosa tak? Benda haram kalau buat dapat pahala ke dosa? Dia nak tengok ayat mesti kata arak haram, judi haram. Aduh letih. Judi arak bagi lesen jadi apa? Ampun tak cerdik. Haram jadah. Melayu ni kalau tanya, kalau arak judi bagi lesen halal. Mana halal? Sampai bila-bila haram. Tadi pun saya sebut. Apa pemimpin negara kita tak yakin kah? Kalau negara kita mengharamkan arak dan judi, kerajaan hilang punca pendapatan. Tapi jangan duk bimbang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tak percaya ke janji Allah? Nampak duk baca doa lepas azan buat apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Itu ayat Quran Ali Imran ayat 194. Engkau Tuhanku tidak menyalahi janji. Apa yang Allah janji dia akan tunai. Selama kemana kita beriman dan bertakwa, insya-Allah rezeki kita melimpah ruah. Tutup kelang arak, dah tenggelam baru ni banjir kelang arak tak kena no. Aku pun pelik. Tak kena. Dulu tsunami berlaku di Aceh, masjid tak kena. Tu ada mangkuk sekok duk tulis dalam kitab Facebook, mai cakap dengan aku. Tulis ke mai? Dia kata ni apa ustaz-ustaz ni duk kaitkan bala banjir ni dengan ayat-ayat Quran. Ini masalah alam, bencana alam. Ni ayat tu dia mai tsunami 26 Disember 2004, masjid tak kena.
Pasal apa tu imam? Ayat tu makhluk Tuhan. Kan? Tuhan bagi arahan jangan pergi langgak masjid, pergi langgak yang lain. Nabi Ibrahim kena bakar hidup-hidup. Mati tak? Patutnya api menghanguskan. Allah bagi arahan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 69. Allah arahkan, wahai api, jadikanlah diri kamu sejuk, selamatkan Ibrahim. Tak terbakar. Ini akidah. Sampai tak yakin nak haramkan arak dan judi pun tak boleh. Nanti negara hilang punca pendapatan. Tu ambil duit haram tu bagi mufti-mufti gaji. Tu mufti mata juli ni. Apa dah mufti benceroy. Sembang kemas, sembang kemas. Hampa pun tak yakin dengan Quran. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqanahum ma'an ghadaqa. Surah ke-72 Al-Jin ayat 16. Ini lagi satu. Allah janji rezeki melimpah ruah. Saya dulu pun pegawai bank abang oi. Bukan lekeh. Saya berhenti kerja kerana riba. Saya hidup sampai hari ini, alhamdulillah. Hari ini kehidupan saya lebih berkah, barakah daripada dulu. Abang kerja apa? Tak kerja. Ni mesti jutawan. 6 kali ya ustaz pergi Mekah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Tak ada kerja apa? Dakwah bukan profession, amanah. Kan? Tapi Allah bagi, alhamdulillah, adalah rumah taklah besar. Buka 3 kaki, panjang 7 kaki, dalam 7 kaki. Tu rumah hampa lah esok nak pergi rehat. Duk bangga rumah besar apa-apa. Rumah besar duit banyak tak mati lah. Ikut Islam saya hidup sampai lah, alhamdulillah. Tak pernah sekali pun ikut kebuluran. Tak pernah tadah tangan lah tolonglah. Pak ngah oi, mak ngah oi, nak makan tak ada. Tak yakin. Tu boleh buat sekolah bangunan 6 bangunan 3 juta. Niat paling besar 2 juta. Duk abang banyak kali jangan dah buat tak faham. Nak kutip derma lah tu oi. Hampa ni duui sangat. Kalau tak abang tu tak buat tak tahu. Tak lagi pergi beli peyek sambil derma. Boleh? Tu cerita dia. Makna merujuk pada kitab yang satu sejam dah. Sikit lagi. Boleh ya? Quran dan hadis ayat tadi. Hadis Muslim ada, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Tadi An-Nisa 59. Tuhan suruh kita rujuk Quran hadis. Hadis Muslim sebut Quran hadis, sama mana kita berpedomankan kepada kedua-dua perkara, kita tak sesat selama-lamanya. Yang keempat, penyatuan ummah yang keempat ialah mencontohi Nabi yang satu. Mana adalah contoh lain lah. Melayu ni payah. Tuan-tuan pernah dengar di Selangor, kawan tu keluar-keluar cueh dia apa, dia dakwah dia Rasul Melayu. Ada pengikut tu punya bangang. Itulah bila orang buat kuliah hangpa tak mau dengar ayat ni. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Tuan Imam? Alhamdulillah. Bagi dalil Tuan Imam. Jangan duk sembang kari. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ni Quran kata, surah ke-33 suratul Ahzab ayat 40. Selepas kewafatan Nabi tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul. Duk ketegak keluar Rasul Melayu. Habis Rasul Melayu kena tangkap pasal tak puasa, keluar pula Tuhan Harun. Tuhan Harun kena stroke. Tu aku pelik. Tuhan pun kena Ani Ahmad. Tuhan kepala bapak lah. Pergi mahkamah, ayat luar belanja. Lala mati. Tuhan mati. Tuan-tuan, dia punya kaya Tuhan Harun. Kekayaan dia 200 juta. Pasal apa? Sebab Tuhan kan boleh ampun dosa orang. Mana korporat-korporat, saya banyak berzina, minum arak, berjudi, bayar 100,000, aku ampun dosa. Tu dia kaya. Laporan Metro kata 200 juta. Tu harta di dalam negeri. Luar negeri kita tak tahu lagi. Turkistan, Gostan. Faham? Okey, ceramah. Tak okey Hamiduk ni. Guna dengan hang ceramah lah.
Tu cerita dia tuan-tuan. Nabi yang satu, tak ada lah contoh lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Tak ada dah. Ni contoh utama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah ke-68 Al-Qalam ayat 4. Akhlak paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Contohi dia saja. Bukan yang lain. Kan? Tapi kalau saya tak baca ni tak sempurna tuan-tuan, kena baca hadis ke-14 riwayat Ad-Darimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Yang ni yang tadi saya tak ingat, tapi dia bagi tahu, komputer bagi tahu. Hang baca ni ustaz. Memang dia bagi tahu. Tok Imam memanglah tak dapat dengar sebab martabat Tok Imam rendah je. Saya seorang yang boleh dengar. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengar elok. Kalaulah dengan tidak semena-mena, kau kalau nak cari hadis ni, sahabat kitab nak Mustika hadis jilid pertama hadis ke-14 riwayat Ad-Darimi. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi kata dengan tidak semena-mena Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu, Nabi Musa lah, lalu kamu semua ikut Musa, kamu tinggalkan aku. Kami tak marah Muhammad nak ikut Nabi Musa. Nabi kata apa adik? Nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Ikut Nabi Musa sesat, sedangkan Nabi Musa ulul azmi. Nabi tak berhenti tentu saja. Nabi sambung, dan kalaulah Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku. Tu dengar Pak Ji, kena ikut Nabi, bukan ikut orang lain. Tu pun tadi bab kitab saya tertinggal hadis ke-15. Nabi Isa alaihi salam, kena abang kan kita rujukan kita Quran dan hadis. Tuan-tuan yakin atau tidak? Pukul 9 kita berhenti. Boleh? Boleh ha? Bukan main selalu. Lepas ni hampa tak panggil dah, aku tahu. Kan? Hampa tak panggil berapa aku laku oi. Hampa ingat aku duduk lena di rumah, tak larat, jenuh tepih. Kan? Baru ceramah 30 tahun. Kak tulis kak hadis ke-15. Jilid pertama Mustika hadis, jilid pertama hadis ke-15 riwayat Imam Muslim. Saya nak bukti Nabi Isa belum wafat ke? Dalil Nabi Isa belum wafat Ali Imran 55, An-Nisa 158. Nabi Isa belum wafat. Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf ayat 61. Tuan-tuan, bila dia diturunkan semula, dengar elok. Yang ni cukup lah. Yang kita tak mau ikut hadis dan Quran pasal apa? Nabi Isa bila diturunkan semula, Nabi bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa ammakum?" Bagaimana keadaan umatku, yakni di akhir zaman, ketika Isa anak Maryam diturunkan semula untuk memimpin mereka. Nabi tak berhenti tentu, fa ammakum. Lalu Nabi Isa memimpin umatku bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun abang, Nabi Isa pun ikut Quran, rujuk Quran dan rujuk hadis aku. Yang kita tak mau ikut siapa? Cuba jawab tengok. Ada jawapan? Mai lawan. Mai lawan hujah saya. Saya siap habaq riwayat siapa, hadis ke berapa, kitab mana nak lawan. Bukan sombong abang. Nak bagi hampa faham Islam. Nampak? Nabi yang satu, contoh kita akhir sekali. Yang kelima ialah berkiblatkan kepada Kaabah. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang India, orang Islam India yang menganuti fahaman Islam Ismailiyah. Sewaktu saya duduk di Yaman, saya nak naik kapal terbang, nak pergi buat umrah di bulan Ramadan. Puak-puak India main sampai di lapangan kapal terbang Sana'a, ramai. Saya tanya pelajar, mereka ni main mana? Mereka ni kiblat mereka di situ.
di satu tempat. Itu yang kita tak bersatu. Kiblat kita satu ya. Kaabah. Mana dari Quran? Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Depa pi Yaman. Tempat mana saya tak pasti, tapi Ismailiyah. Depa ni sesat. Hang duk tak mana pun kiblat kita sama. Itulah penyatuan umat Islam. Bukan soal kiblat, 5 benda. Bertuhankan pada Allah yang satu, sembah Allah yang satu, menganuti agama yang satu, kitab yang satu, nabi yang satu, kiblat yang satu. Baru kita selamat dunia akhirat. Lagi tak buat 5 benda ni, orang Islam terus akan bercakaran sesama sendiri. Boleh Tuan Imam? Cukup. Terima kasih. Tok Saudara tanya aku pukul 9 lah. Kan? Aku pun lapar, bukan hampa yang lapar. Kan? Ni dah lah kata tak ada makan dah. Ayam pun aku bawa mai. Ini satu kezaliman tak ada ustaz. Siapa nak sumbang lagi pergi tang kereta ada pek. Kalau ada masalah sembelih, saya sarankan, syorkan banyak minum susu kambing sembelih. Sebab saya ada sembelih, alhamdulillah. Yang kedua, siapa yang badan letih-letih nak energi, kopi goji. Tapi jangan minum belah malam, tak boleh tidur lagi. Kan? Akak dia tengoklah. Terima kasih Tuan Imam semua Pak Haji. Maaf zahir batin kasak ke apa ke, tak pandai ceramah, boleh sikit-sikit tu. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita